sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi ajma'in wa kafatin anbiya'i wal mursalin wal malaikatin muqarrabin wal awliya'i was salihin wa ila ruhi syekhil musannab Hajni Abdullah al-Jambuwi wa ila ruhi syekh Daud bin Abdullah al-Fatani wa ila ruhi masyayikhina wa ila man tasaba ilaihim ajma'in ala niyati anna Allah yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumihim wa barakatihim wa nafatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكية والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada nikmat Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala taruhkan lagi umur kita, dapat kita bersambung lagi pengajian kita untuk dapat kenal cara-cara menyembah dia, iaitu cara-cara kita sembahyang. Maka kita masih lagi alhamdulillah pada muka yang ke-9 pada tajuknya dibanding sembahyang dengan manusia. Berkata muallif rahimahullahu taala, dibanding sembahyang dengan manusia, dibanding diserupa, diukur sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu tu, dibanding dengan manusia, dengan tubuh badan manusia. Kalau nak ambil sembahyang, mari buat banding dengan tubuh kita. Sekiranya semaya tu jadi satu rupa, seorang satu tubuh badan, apa kita nak letak semaya tu duduk betul mana? Tu juzuk-juzuk semaya tu duduk betul mana? Cuba tengok. Kata dia dibanding sembahyang dengan manusia. Kalau dibanding sembahyang ini, kalau dibanding, diukur, diserupa akan sembahyang ni, sembahyang 5 waktu ni, kalau kita nak banding, kita ambil wak bandingnya, priap tiap kita kata. Nak priap tiap sembahyang tu dengan tubuh manusia. Dibanding dengan manusia, jadi dengan tubuh badan manusia. Kalau kita nak banding, kalau kita nak priap tiap, kalau kita priap tiap kalimat, 2 kap rangkai kong manut nan. Tu kalau kita nak banding tu apa nak jadi? Maka bagi sembahyang
Maka bagi sembahyang tu ada sembahyang zahir, iaitu mengerjakan syarat rukun sunat abad dan sebagainya. Dan ada lagi depan. Dan bagi sembahyang tu ada sembahyang batin depan tu. Tu ada sembahyang zahir dan ada sembahyang batin. Tu lagi akan datang sebut. Kata musannif rahimahullah ta'ala, maka bagi sembahyang itu ada sembahyang zahir, yakni sembahyang rupa luaran. Sembahyang rupa luaran. Hai kap kalamat nan kita mi kalamat ภายนอก Kedua kalamat ภายนอก tu orang panggil sembahyang lek luar. Sembahyang rupa luar. Kemagai dia. Sembahyang lek luar nampak rupa luar. Mana sembahyang zahir tu? Zahir tu mana? Iaitu sembahyang zahir tu. Gapo dia sembahyang zahir? Sembahyang rupa luar tu kerai. Nan ke mengerjakan syarat rukun. Iaitu mengerjakan, kita kerja, kita buat, kita laksana syarat. Jadi syarat sah sembahyang. Mana kata? Kita kerja syarat sah sembahyang. Tu rupa luar. Kita menghadap kiblat. Kita ambil wuduk. Kita menutup aurat. Tu dia. Semua tu orang panggil masuk dalam syarat-syarat sah sembahyang tu. Tu. Hak tu orang panggil sembahyang zahir, sembahyang rupa luar orang panggil kalamat ภายนอก อย่างเช่นการที่เรากระทำ syarat. Lagi amal nak sebut insya-Allah. Kita nak bahas apa makna syarat, apa makna rukun, apa makna sunat ab'ad, apa makna sunat hayat. Tapi sekarang ni kita tak sempat bahas lagi. Kita nak royak sepintas lalu gitu je. Iaitu mengerjakan syarat. Syarat ni เงื่อนไขของการให้ซอละหมาด ให้การละหมาดซอ tu kita nak pakai, kita kerja hak tu, kita buat syarat orang panggil. Kita buat syarat. Maka kita kerja syarat tu lah dikatakan semaya hak luar. Duk menghadap kiblat, semaya luar. Duk menutup aurat, orang panggil semaya lek luar. Tu panggil zahir lagi. Tu banyak perkara lagi lah dah. Tu sunyi daripada hadas. Tu orang panggil semaya lek luar. Tu panggil syarat dia belaka tu. Mengerjakan syarat. Tu kita tulis taruh sikit. Yakni seperti menghadap kiblat dan berwuduk. Kita buat tanda gitu je mudah. Seperti menghadap kiblat dan wuduk. เช่นการที่เราหันหน้าไปสู่กิบลัตและก็การอาบน้ำละหมาดนี่ก็เรียกว่าการทำชารัตไอ้นี่คือการละหมาดภายนอกitu apa panggil rukun, yakni dan rukun atau pada syarat kita kerjakan rukun. Kerjakan rukun yakni rukun sembahyang. Waktu itu seperti baca Fatihah, rokok, sujud. Tu. Seperti baca Fatihah, rokok, sujud. การกระทำรุกลก็คือองค์ประกอบของการละหมาดอย่างเช่นการเราอ่านฟาติฮะห์การที่เรารอกะการที่เราสุญูดนี่เขาเรียกว่าการละหมาดภายนอก tu orang panggil sembahyang luar saja tu. Mana lagi sunat ab'ad dan sunat ab'ad. Sunat ab'ad orang panggil. Sunat ab'ad ni yakni seperti buat gitu, yakni seperti kunut dan tasyahud awal. Buat gitu. Seperti kunut dan tasyahud awal. Kita baca kunut Allahumma hdini fi man hadai, Allahumma hdina fi man hadai pada semaya subuh tu, rakaat yang kedua selepas pada rakaat dah. Tu orang panggil kunut tu sunat ab'ad, nanti akan dapat. Kita akan bahas semula. Tu atau tasyahud awal. เช่นการ tasyahud awal การอ่านกูนูตอันนี้เขาเรียกว่าสุนัตอับอาดก็คือการที่หากว่าเราไม่กระทำเนี่ยหากว่าเราละทิ้งไปเนี่ยก็สุนัตให้สุยสหวี tulis situ sunat abad yakni sunat yang apabila ditinggalkan maka sunat sujud sahwi. Awak itu maka sunat sujud sahwi. Tu kita buat gitu. Semaya yang bila kita tinggal sunat sujud sahwi, itu orang panggil sunat ab'ad. Nanti akan kita bahas insya-Allah. Insya-Allah.
Ni orang panggil semaya lek luar saja ni. Orang panggil semaya zahir ni. Ni kata kalamat painok tenan. Sunat ab'ad orang panggil. Dan sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Dan sunat hay'ah. Sunat perhiasan. Sunat hay'ah. Tulis itu. Seperti tasbih dalam sembahyang. Seperti tasbih dalam sembahyang. Tu dia. Tu. Tu. Dan salam yang kedua. Tu buat lagi tu. Sekadar tu. Sunat hay'ah. Sunat hingkan. Sunat ti kira pada kalamat. Sunat ti saya pada kalamat. Tu maknanya kita menghiasi je akan semaya kita tu. Tulis pada sunat hay'ah. Yakni sunat yang apabila ditinggal maka tidak sunat sujud sahwi. Hanya tidak sempurna jua. Tidak sempurna jua sembahyang. Tu orang panggil tak sempurna je. Bukan sunat sujud sahwi dah. Sepecabuk bulu dapat lagi musana nak banding. Tu orang panggil rupa semaya lek luar saja tu. Semaya kerja syarat rukun sunat ab'ad sunat hay'ah. Ni kata kalamat painok tang nan kata tamsing dan klau. Tu orang panggil. Maka syarat sembahyang, tu Musa nak buat misal dah lah. Nak buat bandingnya tengok dah lah. Maka syarat sembahyang seperti nyawa. Maka bermula syarat sembahyang itu dibanding seperti nyawa, seperti roh, pradudang winyan. Syarat ke pradudang winyan? Syarat ke kalamat ke pradudang winyan? Supaya dengan nyawa, supaya roh dah. Nyawa ini roh bagi badan dah. Maknanya gitu. Syarat sembahyang itu seperti nyawa, ini nyawa bagi badan, roh bagi badan. Bandingnya separuh. Roh tu pun kita tidak tahu hakikat dia. Kalau orang tanya pula roh ni gapo? Roh nyawa ni gapo? Tak boleh tahu belaka tu. Hak tu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak buyak kepiau. Rahsia tu. Sehingga ada orang Yahudi mari tanya Muhammad tentang masalah roh. Allah Taala turun ayat Quran. Yas'alunaka 'anir ruh. Lagi mereka akan tanya hai Muhammad tentang masalah roh. Apa hakikat roh? Duk betul mana roh? Ibu pesing mana? Rupa pesing mana roh? Mereka akan tanya ke Muhammad. Qul, jawab ke dia. Ar-ruhu min amri rabbi. Roh tu daripada pekerjaan Tuhan. Roh tu kerjaan Tuhan. Tuhan tu merahsiakan kepada hamba. Hamba tu tahu gitu-gitu. Ya banyak perkara lagi. Hamba tidak tahu berkenaan dengan roh. Banyak lagi. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah Muhammad, ayat ke dia, roh itu setengah daripada pekerjaan Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak diberikan kamu tu ilmu tentang masalah roh malaikat sedikit jua. Tu winyan. Winyanอันนี้กันแท้ของวิญญาณไม่มีใครทราบได้ว่ามันอยู่ตรงไหนว่ามันเป็นอย่างไรLepas tu hadis-hadis pun tak ada sakut. Hak berkaitan dengan roh pun tak banyak sekali. Tak banyak. Tak ada nyata sangat. Tapi ala kulli hal, roh ni ada di badan kita. Kalau tidak ada roh, sertanya dicabut sifat penghidup kita, maka matilah kita. Roh ni lah hakikat bagi manusia sebenarnya. Dia itulah kena siksa. Dia itulah dapat nikmat. Dia itulah dipukul dalam syurga, dalam alam barzak. Dia itulah dapat nikmat, dapat siksanya. Badai tu, tubuh badai yang dihacul lebur, yang dibajar tanah beda. Tapi roh je. Maka dia kata semaya itu serupa dengan roh. Seperti roh kata dia. Sembahyang seperti nyawa. Bandingan serupa dengan nyawa roh. Bermakna kalau tak ada nyawa, bermakna pelewat.ไม่มีวิญญาณ Kalau tidak ada nyawa, kalau tidak ada roh pada badan manusia, kalau tidak ada roh bagi manusia, tentu manusia tidak hidup.
tentu manusia tidak hidup. Jadi tidak boleh hidup pada adat. Tentu manusia tidak hidup, yakni tidak boleh hidup pada adat. แน่นอนว่ามนุษย์ก็ไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้หากว่าไม่มีวิญญาณแล้วมนุษย์ก็จะไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ pada adatnya. Tapi kalau kira-kira sungguh kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita hidup ni pun bukan hidup dengan roh. Cuma hidup kita ni hidup dengan satu sifat yang bernamanya sifat hayat, yakni sifat berhidup. Dengan Allah Ta'ala jadi sifat tu pada diri kita, kita hidup. Tetapi Allah Ta'ala pelaku adatnya, Tuhan gabungkan sifat berhidup tu dengan roh. Tak bersekali. Soalan kata ada. Begu lagu tu. Allah Ta'ala pelaku adatnya, orang panggil kapuh sekali dengan roh gitu. Sebab itulah, bila ditarikkan roh keluar daripada badan, sifat hayat ni pun hilang terus binasa. Maka matilah kita. Itu pada adat ya. Maknanya kalau tidak ada roh, maknanya kalau tidak ada sifat tidak ada roh serta yang sifat penghidup, kalau tidak ada, tentu manusia tu tidak hidup, tidak boleh hidup pada adat. Tak boleh hidup. Matilah, yakni matilah. Kalau tak ada hidup ke, mati. Nyawa tak ada dah weh. Orang tag kot hidung. Tak ada nyawa dah weh. Tak bernyawa. Nyawa ni dua, bahasa Melayu kita guna nyawa ni. Nyawa ni dua. Satunya nyawa dengan mana bernafas tu. Nafas hak tu pompe tu. Hak tu panggil nyawa ke? Hak tu tak apalah, kita tak tahu gerak ke angin keluar daripada badan kita melalui lipa-lipa turun gi. Tu naik turun untuk panggil nafas dengan nyawa dengan mana nafas. Ada satu lagi nyawa dengan mana roh, yakni kena kepada roh. Nak tak terjemah tak boleh. Hak roh ni tak tahu ni. Tu nyawa tu. Nyawa tu hak tu tak tahu tak duk betul mana. Nyawa dengan mana nafas popai ni tahulah duk di hidung. Duk tu baik kot tu. Tapi nyawa dengan mana roh tu. Tu. Tu hak tu tak tahu. Hakikatnya kita tidak mengetahui. Kesimpulannya maknanya kalau tidak ada nyawa, tentu manusia tidak hidup. Begitulah kalau tak ada syarat. Kalau tak ada syarat, tak ada ni bukan makna tak ada langsung. Yakni tidak cukup syarat. Begitulah kalau tak ada syarat, ini tidak cukup syarat-syarat sembahyang. Tidak cukup dengan bahawa kita kerja syarat ni tapi tak ada syarat tu lagi. Menghadap kiblat tapi wuduk tak ada, masalah. Atau ada wuduk tapi menutup aurat tidak, masalah. Itu tak cukup syarat maknanya. Kalau begitulah, kalau tak ada syarat, yakni tidak cukup syarat, เช่นเดียวกันหากว่าไม่ครบเงื่อนไขของการละหมาด kalau kita tak ada syarat, tak cukup syarat sembahyang, syarat sah sembahyang, tentu mestilah tidak sah sembahyang bagi manusia, seorang manusia tadi itu. Tak sah sembahyang dia. Semaya tak sah. Tu orang panggil tak hidup dah semaya dia. Mapuh semaya dia. Bila mati tak ada harga gapo. Tak ada harga. Masya-Allah. Tu sebab itulah dia bandingan saja, kita mudah nampak orang kita kalau tak ada roh jadi badan banyak saja tak ada harga. Tak ada harga dah. Semaya pun bila tak ada rohnya, iaitu syarat-syaratnya, maka tak ada harga dah. Mapuh mati semaya kita tu. Maka tak ada harga. Masya-Allah. Dah. Dan rukun tu seperti kepala, kata dia. Dan bermula rukun sembahyang, rukun semaya tu seperti kepala. Supaya banding, jadi bandingan seperti kepala. Kepala bagi badan manusia. Seperti kepala, supaya kepala orang dah. Rukun ni, rukun gapo kita kata baca Fatihah, rokok, sujud, tu. Tahiyat, salat, tu jenis rukun dia orang panggil. Kebir, tak kebir, tu panggil rukun dia orang panggil.
Maka rukun ni bandingan seperti kepala dah. Dan badan. Dan badan, jadi bentuk badan manusia. Dan rupa badan manusia. Rukun ke pendudang sisa lekorang. Lam tuah. Lam tuah. Deren rang atau orang panggil. Bentuk badan manusia. Seperti kepala dan badan dah. Rukun ni. Supo. Dia kata banding seperti kepala dan badan. Seperti kepala dan badan. Maknanya dan bermakna kalau tak ada rukun, maksudnya kalau tak cukup rukun sembahyang tak cukup. Bukan makna tak ada ni tak ada nafi langsung, bukan nafi teru, bukan tak ada teru. Ada tapi tak cukup. Bermaknanya kalau tak ada rukun, jadi tak cukup rukun sembahyang, kita baca Fatihah tapi tak ada rakaat, maka sujud terus. Masalah. Ataupun tak sujud sekali ya. Orang sujud satu rakaat tu diperintah sujud 2 kali. Kita sujud sekali je. Tu orang panggil tak ada rukun. Kalau tidak ada rukun tu, tentu tidak dikatakan sembahyang. Tak dikata, tidak dipanggil sembahyang. Apa makna tidak dikatakan sembahyang? Yakni syarak tidak iktibar sebagai sembahyang. Syarak tidak iktibar sebagai sembahyang, yakni tidak sah sembahyang. Itu maknanya itu. Yakni tidak sah sembahyang. Syarak tak buat kira. Syarak tak buat iktibar. Semaya tak supaya tak semaya dah. Semaya tapi tak semaya. Tu. Semaya pada pandangan zahir kita tengok, tak semaya pada kiraan syarak. Sebab apa? Sebab kita tak cukup rukun. Maka rukun ni serupa dengan kepala, tubuh badan dah. Dia kata, tu. Kalau tak cukup rukun dan badan dia kata begitulah. Kalau tak ada kepala dan badan dan tubuh badan, bentuk badan. Kalau tak ada kepala tak ada. Tubuh dia tak ada. Dan badannya ni dan tubuh dia. Tidak ada kepala dan badan, tentu tidak dikatakan manusia, tidak dipanggil manusia. Orang panggil ibu po tak tahulah. Kepala pun tak ada, tubuh pun tak ada. Ada jari sejari po tak tahu. Tu orang panggil tak boleh kita panggil manusia kalau tidak ada kepala dan bentukan badan. Seperti itu juga rukun sembahyang. Kalau tidak cukup mana-mana rukun daripada 13 rukun yang lagi akan datang sebut ni, maka sembahyang kita itu tak diiktibar oleh syarak sebagai sembahyang yang diterima oleh Allah, dan sembahyang yang melepaskan dan menggugurkan kefarduan kita. Tu je. Hak ke cendiukan. Hakไม่มีศีรษะมันก็เหมือนกับศีรษะรูคนก็ประดุจดังกับศีรษะหากไม่มีศีรษะก็ไม่เรียกว่าเป็นคนไม่ได้เป็นคนเช่นเดียวกันการละหมาดหากไม่มีรูกลก็ไม่เรียกว่าเป็นการละหมาดคือชาระไม่นับว่าเป็นการละหมาดที่ถูกต้อง ada seperti ada habis itu. Dan sunat ab'ad seperti anggota manusia. Dan bermula sunat ab'ad. Apa sunat ab'ad? Kita kata tadi dah, seperti kunut dan tasyahud awal. Itu masalahnya. Seperti kunut dan tasyahud awal. Kita baca ini mazhab kita Syafi'i lah. Dan tasyahud awal, hak at-tahiyyah, hak mula-mula tu nisbah kepada semaya yang ada 2 tahiyat. Kalau semaya hak pasing ada 1 tahiyat ni seperti semaya subuh, ya tak ada lah, ada tahiyat akhir saja. Tahiyat awal. Maghrib, Isya, Zuhur, Asar. Tu ada tahiyat awal nama dia. Maka sunat ab'ad tu seperti kita katakan baca kunut, dan juga apa lagi kita katanya tahiyat awal tu kita kata sunat ab'ad tu seperti, jadi bandingan seperti anggota manusia. Serupa anggota dah. Serupa dengan anggota pradudang awayawak tangของร่างกาย Sunat ab'ad ni pradudang awayawak tangของร่างกาย
Supaya anggota. Mana anggota? Badan. Kaki. Supaya kaki. Tangan. Yelah belaka. Dan lain daripada kaki tangan. Apa lagi? Kaki tangan. Lain pada kaki tangan tu apa lagi? Katakanlah telinga. Tapi hak tu tak pala dah. Ada masa nak misah hak besar-besar. Kaki, tangan, punggung. Tu ialah belaka. Itulah dia. Maka perut. Tu ialah tu anggota yang lain-lain. Maka sunat ab'ad ni seperti anggota dah. Kaki, tangan dan lain-lain lagi. Seperti anggota. Padudang awayawat tang-tang. Chen, tau, arai. Ini kata sunat ab'ad. Bermakna, maksudnya, kalau tak ada anggota, tidak ada anggota, yakni pada badan kita. Tak ada anggota, tidak ada anggota. Maksud tidak ada anggota, yakni luput mana-mana anggota. Tu kita. Luput mana-mana anggota. Tidak ada sebelah kaki ke. Kau memang awayawakแล้วหรือว่าอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดได้ขาดหายไปไม่มี tak ada anggota badan. Luput kaki sebelah. ขาขาดไปข้าง tangan sebelah. มือขาดไปข้าง ด้วน เขาเรียกว่าคนด้วน kalau tak ada anggota, kalau orang panggil luput mana-mana anggota, musannaf awak tanya, apalah faedah manusia tu? Apalah faedah manusia itu? Ya kecil lagi tu. Apa maksud? Jadi apakah faedah kesempurnaan? Buat gitu. Apakah faedah? Jadi apakah kesempurnaan faedah jadi manusia? Apakah kesempurnaan faedah jadi manusia? Hakไม่มีอวัยวะต่างๆแล้วถามว่าอะไรล่ะคือความสมบูรณ์ของฟาอิดะห์มนุษย์ของประโยชน์ของการเป็นคนtu kesempurnaan faedah jadi manusia. Kita jadi manusia ni nak sempurnanya kaki boleh berjalan, pergi ke sana ke sini, pergi berjalan, pergi ke masjid, pergi ke sana ke sini. Tangan kita boleh campai benda tu benda ni, boleh makan, boleh pegang, boleh nyamah tu nyamah ni. Tu faedah manusia. Tiba-tiba tangan tak ada, kaki tak jadi, luput lah, tak sempurna dah lah. Tidak sempurna faedah jadi manusia. Kau mai sembun, mai krop tuan ซึ่งการเป็นมนุษย์ tak sempurna juga. Walaupun orang panggil manusia, walaupun kita kata orang ni manusia, tapi manusia yang kudung, manusia yang เป็นคนด้วนเป็นคนก็เป็นคนที่พิการtu orang panggil. Jadi cacat cedera. Cacat cedera orang panggil apa? Orang istimewa. Orang istimewa. Apa dia kalau kita kata Malaysia panggil apa? Apa K ke apa tu. Apa nama KK apa tu? Tu orang panggil orang istimewa, orang yang jadi piset, kon piset. Tu apa kau faedah manusia? Kalau gitu dia kata tak ada faedah. Yakni tidak ada. Kita kena yakni tidak ada faedah, tidak sempurna faedah. Tu orang panggil di sini, tu orang panggil istifham ni ingkari, iaitu makna ingkari. Apalah faedah manusia? Yakni tidak sempurna faedah. Tak sempurna faedah manusia. Baik. Kalau tak ada anggota, maka tak sempurna juga. Memimi awayawak kauไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ซึ่งความเป็นคน Begitulah. Kalau tak ada sunat ab'ad. Jadi kalau luput mana-mana sunat ab'ad, itu makna tak ada. Kalau tak ada, yani kalau luput mana-mana sunat ab'ad. Hakว่าการสุนัตอับได้ขาดไปอย่างหนึ่งอย่างใด luput mana-mana so, tak ada mana-mana so, tak ada so mana-mana. Kalau tak ada mana-mana so daripada sunat ab'ad, apa dia? OKU. OKU. Tu OKU ialah dah. Tu orang cacat tu. OKU ni makna apa?
orang kurang upaya. Yalah dah. Bukan istimewa apa tak? Orang kurang upaya. Jadi kurang upaya, keupayaan. Untuk kerja tu kerja ni. Yalah dah tu. Tak ada lah kurang upaya dah lah. Tak ada faedah manusia dah lah. Tu. Begitulah kalau tak ada sunat ab'ad, dia kata. Kalau tak ada sunat ab'ad, kalau luput mana-mana dari sunat ab'ad, apa nak jadi? Apalah molek sembahyangnya? Apalah molek molek ni elok? Apalah molek? Jadi apakah? Adakah molek? Tu apakah? Apalah molek? Jadi apakah elok? Adakah elok sembahyangnya? Sembahyang orang itu? Tu seorang itu. Adakah elok sembahyang dia? Elok ke tidak? หากว่าขาดสุนัขอัดไปหนึ่งแล้วเนี่ยถามว่าละหมาดของเขาจะสวยงามหรือเปล่าสมบูรณ์ไหมtu tak elok. Apalah molek sembahyangnya? Yakni adakah elok dan sempurna sembahyangnya? Sembahyang bagi seorang itu sempurna ke tak? Oh, tentu tak ada molek. Tentu tak ada molek. Tentu tidak elok. Tentu tidak cantik, tidak elok sembahyang kita. Tak elok. Kalau dalam kubur nanti dia akan datang juga mari. Oh, kenapa kamu ni OKU ni? Datang rupa OKU mari ni. Berteman kita dalam kubur. Oh, kenapa kamu kangen tak ada? Oh, kenapa kamu kaki tak ada? Gana kaki tak ada weh. Dia kata, mu jaga aku tu jaga ada. Tapi sunat abad mu tak buat. Tu lagu tu. Kita tak sedap duk juga kalau orang kurang upaya. Mari duduk dekat dengan kita, duduk tidur buat teman. Jadi nak minta tolong gapo tak boleh. Tu dia. Kalau rasa lengah-lengah kau, nak minta jadi urut-urut sikit. Tak ada tangan. Nak pergi suruh pergi beli barang tu barang ni, tak ada kaki, tak ada faedah. Tak ada faedah. Apakah yang molek? Ini adakah elok sembahyangnya? Tamak kalamat macam suai mai. Tentu tak ada molek. Tentu tak ada elok. Normal suai mengut ngam. Kalau gitu musnah kita pesan kepada kita, dia kata, maka janganlah kamu tinggal sunat ab'ad ini. Maka janganlah dia larang kita. Tapi soalannya, larang ni larang apa? Larang haram ke larang makruh? Ini larangan makruh. Awak gitu. Janganlah ini larangan makruh. Larangan makruh maknanya kalau kita kerja juga tak ada haram. Kalau kita tinggal juga tapi tak ada haram. Cuma sembahyang kita kurang elok. Tak molek. Tak ada molek. Maka janganlah kamu wahai penuntut ilmu, janganlah kamu sekalian mukallaf, jangan tinggal, jangan tidak kerja sunat ab'ad ini, sebab akan membawa kepada sembahyang kamu itu jadi cacat, tidak sempurna, ada kecacatan, orang panggil mata buta. Masalah ataupun tangan tak ada, jari tak ada. Tu satu masalah. Kalau begitu tu bandingan dia. Satunya mesti kita banding apa? Syarat itu dibanding dengan roh bagi manusia. Maknanya kalau tidak ada roh, tentulah orang itu tak hidup. Tidak hidup. Bila tak hidup, mati. Matilah. Tak ada faedah. Maka sembahyang kalau tidak ada syarat-syaratnya, maka macamlah sembahyang tidak ada roh. Dan segala rukunnya dibanding seperti dengan kepala dan badan manusia. Kalau seorang itu tidak ada kepala dan tidak ada bentukan badan, tak dipanggilkan orang dulu lagi dah. Begitulah salat kita. Kita kata kita semaya tapi rokok dah. Kita kata kita semaya tapi sujud sekali je. Kita kata kita semaya tapi tak baca Fatihah. Tak semaya. Orang itu tak dinamakan semaya di mula. Adapun sunat ab'ad,
Sunat abad dibanding seperti dengan apa? Anggota badan, kaki, tangan. Walaupun kurang benda tu, masih lagi dinamakan manusia, tetapi manusia yang kurang upaya, manusia yang tu tak cukup, orang panggil, tak sempurna kejadian manusia. Begitulah solat kita, kalau tinggal juga kunut ataupun tak tasyahud awal, sah ke tidak? Sah. Dan disunat sujud sahwi. Tetapi dalam keadaan itu, kalau kita tinggal serta tidak sujud sahwi ni, maka tak molek lah sembahyang kita. Itu dia. Tentu tak molek sembahyang, tentu tak molek sembahyang. Suatu sah lah, tapi tak elok, tak cantik, tak molek. Dan sunat hai'ah. Dan sunat hai'ah tu, sunat hai'ah ni macam mana kita kata, kita baca subhana rabbil azim, tu sunat hai'ah. Subhana rabbiyal a'la, itu sunat hai'ah. Segala takbir-takbir selepas daripada takbiratul ihram mula-mula tu, takbiratul ihram tak apalah rukun. Ada pun lain daripada tu takbir berpindah rukun. Allahu akbar dari sujud kepada duduk antara dua sujud. Allahu akbar dari raqaq. Sami'allahu liman hamidah, sami'a masalan. Sami'allahu liman hamidah itu angkat tangan, begitu. Letak tangannya di sini, dua hakaza. Semua tu dikatakan sunat hai'ah semuanya. Tu. Dan sunat hai'ah itu kata dia, sunat hai'ah tu seperti bandingan seperti bulu perhiasan. Sunat hai'ah ni ke priap dang khonที่มาประดับประดามาตกแต่งให้สวยงามให้มนุษย์มีความสวยงาม Itu orang panggil seperti bulu perhiasan. Tu. Sunat hai'ah tu serupa bandingan serupa bulu. Bulu untuk perhiasannya, perhiasan bagi manusia. Bulu perhiasan manusia. Serupa bulu dah. Manakah bulu tu? Rambut. Rambut. Masalah เช่นผมเนี่ยเส้นผมเนี่ยก็คือหนึ่งในเส้นขนที่มาประดับให้มนุษย์มีความสวยงาม tu bulu perhiasan. Tu sunat hai'ah seperti bulu perhiasannya. Rambut, hak ni penting. Rambut, bulu kening, ialah juga bulu kening. Kalau licing tu, tak elok rupa dia. Apa tu lagi? Kalau kepala licing tu tak ada kening pula. Tak comel lagi. Rambut, bulu kening. Bulu kening. Ni kita kata bulu kening. Tu. Hak tu perhiasan. Kalau tidak ada, tak comel. Tak hias, tak elok. Tu. Maka bulu rumah. Bulu kening ni ada na? Q. Tu orang panggil bulu kening. Siapa panggil Q. Bulu rumah. Bulu rumah ni. Tu bulu rumah. Tu bulu rumah ni jadi bulu badan tu lah, bulu yang naik pada badan tu. Bulu badan kita tu. Bulu rumah saja tu orang panggil ขนที่ขึ้นตามร่างกายขนหน้าแข้งขนแขน tu bulu rumah saja. Orang panggil rumah tu. Tu bulu rumah kita tu ialah belaka tu. Tu kalau licin minyak tak ada bulu tak comel juga. Tu dia. Maka bulu rumah dalai. Apa lain jadi seperti bulu mata. Kita katakanlah seperti bulu mata. Ni bulu mata. Masya Allah, tak ada bulu mata tu tak elok pula. Cik konta arai. Tu orang panggil bulu perhiasan. Sunat hai'ah tu macam tu lah. Macam tu. Banding seperti bulu perhiasan. Maknanya kalau tinggal sunat hai'ah, แปลว่าความว่า hakเราละทิ้ง sunat hai'ah. Kalau kita tinggal, apa nak tinggal? Tidak kerja mana-mana satu. Kalau kita tinggal bukan berarti kita tinggal terus. Tinggal terus tu teruk lagi lah. Kita tinggal mana-mana satu. Kita tidak kerja mana-mana satu daripada sunat hai'ah.
Kita tinggal. Jadi tidak kerja mana-mana satu daripada sunat hai'ah. Kalau lak tingka mereka tam aning andai cak sunat hai'ah. Kita tak buat mana-mana so. Maknanya kalau kita tak buat mana-mana so, tentu lincin hudo sembahyangnya. Sembahyang manusia tu. Tentu lincing. Licing. Licing tu sudah hudo pula dah. Licing hudo. Licing ni kadang-kadang licing comel. Ada juga. Tu muka kita. Kalau muka licing, comel. Ada bulu penuh muka, tak comel. Tu orang panggil licing. Licing cantik. Ada pun di kening. Kalau licing, licing hudo. Licing hudo. Hudo ni apa hudo? Hudo ni tidak elok lah maknanya hudo. Tu. Licing hudo. Kepala licing hudo. Lagu mana? Bubuh. Botak kepala. Licing menyok. Tu. Kalau jalan tengah-tengah hari, bersinar, bersuluh, matahari cang-cang bernyala. Tu kepala. Tu maknanya licing hudo. Tentu licing hudo. Mai mikon ni nak watong. Licing ni pada kliang. Hudo ni pada warna kliat. Kliang bab nak kliat. Kliang bab mai suai. Tu. Jadi licing. Licing hudo. Tu. Tempat hok kena licing. Tempat yang tak kena licing jangan licing. Tu gitu. Kepala ni bukan tempat licing. Tu. Kening tu bukan tempat licing. Tiba-tiba pergi licing. Maka licing hudo. Apa makna licing hudo? Yakni tidak sempurna dan tidak elok. Itu makna dia. Tidak sempurna dan tidak elok. Tentu licing hudo sembayangnya sembayang manusia. Kalamat kau kliang bab mai suai. Tu kliang klau kan bab mai suai.ที่ต้องเกลี้ยงก็ต้องเกลี้ยงที่ไม่ต้องเกลี้ยงมันก็อย่าเกลี้ยง. Tu. Hak ni bulu jangan licing situ. Di sini licing. Tu licing. Tu dia. Sebab tok ca tu dia kena cukur situ tok ca. Tak boleh lalu. Kena cukur dia nak berbeza dengan orang luar. Dia kena cukur. Cukur sini, kepala kena cukur. Tok pakai tak apa, tok pakai cukur kepala saja. Ya, cukur tapi mudah jaga. Tok pakai cukur ni, satunya nak witupu ke mengaji ya. Witupu kepada mengaji. Ning, kalau ramuk duk panjang gitu tu 5 minit pula duk gisi seramuk tu. Masa nak mengapa, masa nak jemaah, masa nak mengaji dengan tok guru tu rugi masa. Kalau tu tok pakai dia cukur untuk nak tak kena bercara banyak. Lagi pula nak jaga daripada nak tubik keluar mana orang kita bila rambut tak ada, dia malas tubik keluar. Malas tubik keluar. Maka masa tu dia boleh duk mengaji molek ya. Tutup pakai. Tak apalah. Budak ponak tu. Lagu tu kita ni, orang biasa ni, orang di luar-luar ni. Maka dia nak jaga. Seperti orang yang lincing badannya. Seperti orang yang lincing badannya. Yang ni lincing anggota badan. Badan ni tak apalah. Seperti orang yang lincing. Yang lincing badannya, badan orang. Yang ni lincing anggota badannya, badan orang tu. เปรียบดังคนที่ร่างกายของเขานี่เกลี้ยงอวัยวะต่างๆนี่เกลี้ยงเกลาไปหมดtu jadi kelicing badan dia licing lagu mana tak ada bulu tak berbulu tak ada berbulu tak ada berbulu langsung tak ada bulu sekarang pelak tak molek juga kalau tak berbulu tu lebih lagi ke tu kalau lelaki ke tu dia kan ada juga bulu misa-misa tu sikit-sikit untuk menambah kehebatan diri dia. Dia nampak kata hebat sikit. Ni licing apa ni? Tu tak jangak pula. Kalau perempuan pun sepertulah. Tempat yang kena ada bulu, tempat yang kena ada rambut yang kena panjang, licing comel. Ni khabar-khabar tidak ada rambut. Perempuan apa lagu tu? Tu. Maka orang yang lincing badannya tak ada berbulu. Sepertulah juga yang kata dia sunat hai'ah ni semacam dengan bulu perhiasan, rambut, bulu kening. Kalau tak ada benda tu tak comel. Sepertulah sembahyang kita. Maka apalah molek sembahyang kita. Jadi maka adakah molek, adakah elok sembahyang kita itu? Sembahyang kita jadi sembahyang yang tidak ada sunat hai'ah tu. Sembahyang kita yang tidak ada sunat hai'ah tu, adakah elok?
Ada kau cantik, ada kau comel, molek ke tak? Tu rokok, Allahu Akbar, lepas pada rokok terus subhanallah azim. Sami Allah, sami Allah pun tak juga. Allahu Akbar. Bangun. Nampak malam dah. Tu. Rabbana walakal hamd pun tak. Senahai semua tu. Allahu Akbar pun tak pula. Turun sujud. Subhanallah rabbil a'la dah. Tu dia. Subhanallah rabbil a'la dah. Bangun duduk antara dua sujud. Rabbighfirli tak kata. Warhamni wajburni tak kata. Sujud pula kali yang kedua. Subhanallah rabbil a'la. Tidak. Bangun pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar pun tak. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Lepas pada waladhdallin tu, amin pun dah. Amin ni senang hai'ah. Amin pun dah. Lepas pada amin pun dah tu, pakai rokok tu. Ayat surah-surah ayat lazim pun tidak ada. Allahu Akbar. Rokok tu tak kata subhana rabbil azim pula. Senyap. Lepas pada senyap Quratul Makninah, bangun sami Allah pun tak. Semaya tu lagu tu comel ke tu? Semaya macam tu comel ke? Adakah? Ada apalah ada kau molek sembahyang kita tu? Oh, tentu tidak molek, tentu tidak comel, tentu tidak elok, yakni kurang sempurna. Tak sepenuh lah. Tak sepenuh lah sembahyang kita macam tu. Kalau begitu, janganlah lagi kita bermudah-mudah dengan tinggal hai'ah ini. Kalau begitu, janganlah lagi. Janganlah, ini pun larangan makruh ya ni. Larangan makruh. Kalau begitu, janganlah lagi ni. Jadi selepas daripada hari ini. Lepas pada ni, janganlah lagi. Kalau begitu, tak pencenalah ni. Kau ya le langจากนี้เนี่ยต่อไปนี่ก็ya. Tu janganlah lagi tu makna itu. Tu. Kalau begitu, bila kita tahu kata semaya kita tak comel kalau tidak ada sunnah hai'ah. Kalau begitu janganlah lagi, yakni selepas daripada hari ini, janganlah lagi kita bermudah-mudah. Kita buat ringan-ringan. Tambah ความทำเป็นเล่นก็อย่าทำเป็นเล่นๆอีก bermudah-mudah, jadi berbuat ringan-ringan. Tu. Lagu mana bermudah-mudah? Dengan tinggal hai'ah ini. Tinggal sunat hai'ah ni. Yang ada mudah-mudah dah. Ni setengah orang je kata mihak wajib-wajib je lah. Allah, tengok dia cakap lagu tu. Allah, tak kesian ke kita dengan sembahyang kita? Tak kesian ke kita kepada sembahyang kita? Tu. Tak kesian ke? Kita ingin juga syafaat daripada dia pada hari kiamat. Dalam kubur nanti dia juga akan berteman kepada kita. Dia akan menghidup sekali dengan kita. Menolong kita berbagai-bagai ujian dalam kubur. Tapi tiba-tiba kita tak amati dengan dia. Biarkan dia tu licin huduh gitu. Maka tak eloklah begitu. Janganlah lagi kita bermudah-mudah. Kita buat ringan-ringan dengan tinggal hai'ah ini. Buat cukup. Allah. Cuma kita kena mengaji. Apa sunnah hai'ah ni banyak dalam sembahyang banyak. Allah. Angkat takbir ni pula. Angkat di mana? Sekadar mana? Sunat hai'ah kita angkat tangan. Dan dalam keadaan tu, hai'ah pula kita angkat tangan sekadar mana? Sekadar ni cukup tak? Allahu Akbar. Setengah orang akik tangan tinggi nak. Jadi huduh belaka tu. Huduh belaka. Kita ni nak bicara omel sembahyang kita. Supaya Nabi kita sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Allahu Akbar. Letak tangan di mana? Tangan kita letak di mana? InsyaAllah akan bahas satu persatu dalam kitab ni. Teka rokok. Allahu Akbar. Rokok macam mana? Dalam keadaan baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Kalau lagi kita sembahyang seorang kita ataupun jadi makmum, tambahkan lagi. Tambah lagi bulu perhiasan kita yang elok tu. Kening ni kalau tebal, orang jatuh. Kalau kening tebal, ya jangok pula cara dia.
Ni kening nipis potino sepuluh perempuan. Tak jangak pula walaupun ada kening. Begitulah semaya sunat hai'ah kita pun. Banyak sikit tak apa kalau kita seorang kita. Selepas pada subhana rabbil azim wa bihamdi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Tu. Apa nama? Apa dia? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa ma apa dia dalam surah ayat tu. Wa ma apa dia? Wa azmi wa ma apa lama-lama. Dia sebut tak kau. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa ma taqallat bi wa ma apa dia? Allah dalam ni kitab ni ada ni, saya ingat dah dulu ni. Tapi bila baca semaya seorang tu kita ingat marilah dah. Tapi bila semaya ramai-ramai jadi tu email tu tak usah baca panjang sangatlah, kesian ke makmum pula. Ya ada kena cara dia pula. Ada cara dia pula. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa ma taqallat wa ma apa dia? Wa ma apa dia? Tak ingat weh. Tak ingat weh. Tengok dalam kitab ni. Rasa kalau sekiranya je nakal mari mesti ada. Dalam moga kita duk mengaji dalam apa dia? Munjatul Musalli tu je ada. Kita mengapa dalam tu dah dulu. Tu sunat kemudian daripada insya-Allah yang ada tu. Mana? Tu. Wa ma taqallat bihi qadami. Tu muka berapa? Tu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ada? Ada. Ada datang mari. Alhamdulillah. Ada tak ni? Hok ni tu al-qunut. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali. Hok tu sami Allah yang tak sebut dah dah. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa ma taqallat bihi qadami wa ma taqallat bihi qadami. Tilah dah tu. Anda redak. Kalau dalam Munjatul Musalli ada. Seperti juga dalam sujud. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hauli wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ditambahkan hak tu juga dalam sujud kita itu. Begitulah sunat hai'ah, cara-cara dia semua sebagai bulu perhiasan. Semakin banyak semakin baik kita. Buatlah. Tu rokok kita, apa semua yang ada sunat hai'ah dia, perhiasan dia. InsyaAllah lah tu kita akan belajar satu persatu supaya kita bertambah balasan kita di akhirat nanti ni. Kita bermudah-mudah dengan tinggal hai'ah ini. Sebab apa jangan kita bermudah-mudahnya? Kerana dunia sekarang rambut dan bulu-bulu inilah kita bersangatan pada mengelokkan dia akan rambut dan bulu-bulu ni. Kata dia, kerana dunia sekarang dunia sekarang pun masa dia dah berpuluh-puluh tahun dulu lagi. Tu pada masa dia, masa kita bersangat lagi lah. Kerana dunia sekarang rambut itu rambut itu, rambut ni dan bulu-bulu ini, bulu kening, janggut, misai, tu semua. Ini bulu ini
kita bersangatan, kita sangat-sangat berhajat. Tu bersangatan. Kita bersangatan, jadi kita sangat berhajat pada mengelokkan dia akan rambut-rambut dan bulu ni. Kita bersangat hajat kepada pada mengelokkan dia. Tu. Sebab apa bersangatan? Tulis itu pada bersangatan. Jadi dunia sekarang ini ialah dunia yang manusia sangat menilik kepada rupa badan. Maka bersangatan juga manusia pada mengelokkan perhiasan badan itu. Kita tambah dulu. Maka begitu juga di akhir zaman ini kita bersangatan hajat kepada rahmat Allah yang sentiasa menilik amalan kita. Maka bersangatan lagi kita membanyakkan perhiasan amalan itu. Kita yang elokkan dengan perhiasan amalan itu. Tu. อย่าให้เราทำเบาความเขาบอกว่าอย่าให้เราทำเป็นเล่นๆกับสุนัตไฮอาเหล่านี้เนื่องจากยุคสมัยนี้เนี่ย dunia sekarang เนี่ย ในยุคสมัยนี้เนี่ย dalam masa sekarang ni rambut dan bulu ni kita bersangatan pada mengelokkan dia. ผมเผ่าต่างๆขนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับมันขึ้นมาอีก apa ni kita kena ตกแต่ง wiryangok lagi ต้องตกแต่งให้มันสวยขึ้นมากว่าเดิมยิ่งยุคสมัยปัจจุบัน sebab apa kita kena elok kerana dunia ni orang kau tengok ke tu tengoklah ni macam-macam lah nak wiryangok sebab orang tu pakat berebut-rebut untuk melihatkan orang untuk mentilik pada zahir. Yangok dia ni yangok macam-macam. Lelaki pun mengelok cara lelaki. ยุคสมัยนี้เนี่ยคนเขาดูกันภายนอกกันเยอะเมื่อคนดูกันที่ภายนอกเราก็ต้องตกแต่งภายนอกให้สวยงามขึ้นไปอีกเช่นเดียวกันยุคแห่งอาคิรซามันเนี่ยยิ่งเป็นยุคที่เราต้องการความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องตกแต่งอามานของเรานี้ให้สวยขึ้นกว่าเดิมด้วยกับการทำสุนัตไฮอาให้เยอะๆ kena buat sunat hai ahi banyak-banyak lagi. Tu dunia sekarang ni. Pada mengelokkan dia. Mengelok lagu mana? Dengan berbagai-bagai dengan bermacam-macam cara. Dengan berbagai-bagai dengan bermacam-macam cara. Tu. ให้ตกแต่งด้วยกับวิธีการต่างๆรูปแบบต่างๆ lagu mana? Celok. Celok ni tafsir mana berbagai-bagai dah tu. Dengan berbagai-bagai. Jadi celok dan sepak. Tu sepak. Tu. Kan celok. Celok ni kita kata bercelok mata, ada bercelok rambut. Tu kita panggil celok juga. Bercelok mata kita. Tengok. Nak jadi hitam lagi. เช่นการย้อมผม tu kalau kita tahu bagi orang perempuan kalau bagi perempuan kat kening dia buat hitam lagi, dia bercelok kening mata dia. Selain daripada celok mata, dia celok kening mata dia. Hitam lagi, yangok lagi dan sepak. Tu sepak ni macam apa? Sepak ni kita kata
Tu. Apa dia? Bulu di tepi, berbulu tepi pipi. Tu berbulu tepi pipi. Tu siap panggil apa? Con. Kan saya con kan. Khian con, khian kiu. Tu. Hak tu sepak. Tu. Maka berbagai-bagai cara untuk menghiasi. Cuba tengok Allah macam-macam. Kalau perempuan agak kening dia lah sikit. Kening dia ada sikit je tamu, sikit lagi dia bubuh. Celok nak hitam lagi kening dia. Kalau lelaki pun sepatu juga. Ya tamu lagi celok mata dia. Nak bercara macam-macam cara berbagai-bagai mengelokkan akan bulu tu. Maka dalam sembahyang lebih-lebih lagi. Apa lebih-lebih lagi? Yakni lebih-lebih lagi kita berhiasikan dia. Lebih-lebih lagi kita menghiasikan dia. Tu. Kerana di akhir zaman kita bersangatan hajat kepada rahmat Allah. Kita bersangatan hajat kepada rahmat Allah. Tu. Ada. Sebab tak ni kita ayat dah tak ni. Maka pada sembahyang lebih-lebih lagi. Apa lebih lagi? Tafsir. Mesti mengelokkan dia akan sembahyang tu. Mesti kita kena mengelokkan dia. Mengelok lagu mana? Mengelok tu dengan mengerja sunat ini. Yakni sunat hai'ah ini. Kita kerja sunat hai'ah ni. Membanyakkan kerja sunat hai'ah ini. Jangan tinggal. Allah tu. Tu dia. Tu dia kata. Dengan sempurna mengirja dengan sempurna. Tu. Dengan cukup, dengan sempurna. Tu buat dengan sempurna. Lebih lagi lah dia kata. Allah Akbar. Ni setengah orang tu dia buat nak wisuda sudah je. Dia katakan buat hak wajib-wajib pun tak apa dah. Sah dah. Bila dia rokok dia baca subhana rabbiyal azim sekali je. Kadang-kadang subhanallah je. Tu. Dia buat gitu ya. Mudah-mudah. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim yani. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala yani. Allah rabbi fili warhamni. Allahu Akbar subhana rabbiyal ala bihamdi. Allahu Akbar at-tahiyyah. Allahu Akbar. Ya Rabbi, apa sangat. Tu kita lagi kita ni Allahu Akbar. Dalam kitab Ayuhan Walad, ingat saya pernah baca sekali. Dalam kitab Ayuhan Walad itu ada tercatat dalam kitab Iljin yang dinakan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali menyebut bahawasanya ada dicatat dalam kitab Injil bahawa Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa. Allah Ta'ala berfirman, berkata Nabi Isa, Nabi Isa, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa dalam kitab Injil. Allah Ta'ala kata, ya abdi, wahai hambaku, taharta mangzaral khalqi sinin. Taharta telah menyuci oleh engkau, telah mengelok, telah menghias oleh engkau. Mangzaral khalqi akan tempat tilik makhluk. Engkau mencantik tempat manusia tilik. Ini perakut naik kampi Injil kata Nabi Isa wa Allah Ta'ala deka awai wa. Oh bau khoncan, ya abdi, wahai hambaku, hei hambaku, taharta mangzaral khalqi sinin. Engkau mengelok, engkau menyucikan akan tempat tilik bagi manusia tu. Sinin, beberapa tahun. Tan tok teng sing สถานที่ที่มนุษย์เขาเพ่งมองสถานที่ที่มนุษย์เพ่งเล็งและเพ่งมองนั้นเป็นแรมปี Engkau tu mengelokkan tempat manusia tengok tu bertahun-tahun. Tengok tu rambut panjang ni nak guna berbulan-bulan. Oh, muka nak jadi gini bertahun-tahun. Oh, janguk ni nak tumbuh kena guna. Oh, macam-macam mengelokkan tempat manusia tengok tu bertahun-tahun. เป็นแรมปีท่านทำความท่านตกแต่งมันเป็นแรมปีทั้งที่ความจริงสถานที่ตรงนั้นเนี่ย
เป็นที่ที่มนุษย์เขาเล็งเพ่งเล็งกันเพ่งมองwala apa dia taharta manzaril khalqi sinin apa dia ya abdi taharta manzaril khalqi sinin wa ma taharta manzari sa'atan. Padahal engkau tidak menghias dan tidak engkau memperelokkan, mencomel, menyucikan manzari, tempat tilik aku, sa'atan, walaupun satu saat pun tidak. Tempat yang aku tilik, mung tak ada buat. Tempat yang aku tilik, mung tidak mencomel. Tempat yang aku tilik, mung tak ada menghias, mung tidak mengelok, mung tidak menyuci. Aduh. Tapi tempat yang manusia tilik, mung usaha sangat. ท่านให้ความสำคัญกับสิ่งที่มนุษย์เขามองดูน่ะเป็นแรมปีขณะเดียวกันท่านไม่ได้ทำความสะอาดในสถานที่ที่เรามองแม้เพียงแค่ชั่ววินาทีชั่วครู่ก็ไม่มีkita tahu sebuah maka Tuhan tilik di mana tu? Tuhan tak tilik kepada rupa kita, Tuhan tidak tilik kepada bangsa kita. Nabi kata dah, Tuhan tidak tilik kepada harta benda kita, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tilik kepada hati kamu dan amalan kamu. Amalan ni kerja buat dah. Tuhan tilik pada hati kamu, satu, ikhlas kerana dia betul-betul tak, satu. Yang kedua, amalan kamu ni pun kena sempurna. Maknanya semaya rokok kita pun kena menghiasi jugalah, kerana itu tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Allahบอกว่าพระองค์น่ะนบีบอกว่าอัลเลาะห์น่ะไม่ได้มองผิวพรรณสันฐานของพวกท่านไม่ได้มองทรัพย์สินเงินทองของพวกท่านไม่ได้มองเชื้อสายตระกูลวงศาของพวกท่านแต่อัลลอฮฺตะอาลาทรงมองดูหัวใจของท่านและก็การกระทำของท่านการกระทำนั้นก็คือนี่แหละเนี่ยการกระทำอามันอิบาดัตของเราamal ibadat kita kena elok sebab tu musannaf pesan kita janganlah kita buat mudah-mudah dengan sunat hai'ah ini. InsyaAllah nanti akan disebut sunat hai'ah, akan disebut pula sunat hai'ah dengan cara halusi dalam kitab ni, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti mengelokkan dia dengan mengerjakan sunat ini, mengerja dengan sempurna, yakni dengan betul, dengan cara-caranya sempurna, yakni dengan betul mengikut cara-caranya. Tu bukan buat tak betul pula, tak jadi. Ni macam kita angkat takbir, Allah angkat tangan di sunat hai'ah, tapi buat tak sempurna pula, buat tak betul, angkat begitu je. Allah kerja sunat tapi tak sempurna, tak jadi. Naknya kerja dengan sempurna. Apa cara dia nanti kita akan bahas, kita akan mengaji, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dulu hari ini, sudah sampai pukul 12 dah. Kita akan buat siap untuk salat zuhur pula, insya-Allah lagi akan datang pada malam ini jika diizin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dapat sambung lagi kita dengan sembahyang batin. Apa makna sembahyang batin? Bukan sembahyang batin yang mengikut cara-cara setengah-setengah ahli tarekat yang sesat tu, tak sih. Hak tu bukan dia. Tapi ini sembahyang, makna sembahyang di dalaman. Sembahyang zahir, sembahyang luaran. Sembahyang batin, sembahyang dalaman. Kedua ni mesti digabungkan sekali. Zahir dan batin kena ada sembahyang kita tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan dalam sembahyang ini ada sembahyang batin, sembahyang hati, iaitu khusyuk, tetap hati, tidak ingat ke situ ke sini, dan hadir hati pada ingatkan perbuatan sembahyang, rokoklah, sujudlah, dan rakaatlah, dan lain-lain lah. Dan sempurna ikhlas pada sembahyangnya kerana Allah jua, tidak kerana lain. Dan tazallun, Allahu Akbar, Masya Allah. Ada tazallun, ada tafahum, lagi akan sebut oleh musannaf. InsyaAllah semoga kita dapat ilmu yang manfaat, semoga kita dikurniakan taufik oleh Allah sehingga dapat mengerjakan apa yang kita belajar, dan kita mendapatkan rahmat daripada Allah SWT, ilmu yang manfaat,
sehingga mati dalam iman, berserta dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.